Perkembangan banjir. 1,564 penduduk terjejas daripada 695 keluarga kini berlindung di 11 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 6 daerah setakat 8 malam. Menurut infografik Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, jumlah penduduk terjejas di 3 buah daerah iaitu Suk, Sipitang dan Beaufort menunjukkan tren meningkat. Di Suk, 79 penduduk daripada 25 keluarga ditempatkan di sebuah PPS, manakala di Sipitang 352 penduduk daripada 150 keluarga ditempatkan di 3 PPS. Di Beaufort, 395 orang daripada 120 keluarga ditempatkan di PPK Selagon, sementara penduduk terjejas di Membakut kekal 211 orang daripada 82 keluarga. Di Tenom, penduduk terjejas dalam proses pendaftaran, manakala di Pitas menunjukkan tren menurun dengan 527 penduduk daripada 318 keluarga masih berlindung di 5 PPS. Sebanyak 140 kampung terjejas di ke-6 daerah berkenaan. 92 pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM digerakkan bagi operasi pemindahan penduduk terjejas banjir di daerah Membakut, Beaufort dan Sipitang. Ia berikutan pengisytiharan bencana oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana di setiap daerah terlibat. Ketua Zon APM Kapten PM Muhammad Hazli Shah Abdul Hamid berkata, operasi bersepadu itu dijalankan secara berperingkat. Proses pemindahan ini dijalankan secara berperingkat mengikut tahap risiko yang telah kita menilai dan ketika ini proses pemindahan masih lagi berjalan dengan menggunakan logistik APM seperti loriman, LRV iaitu kenderaan 4x4 dan juga bot dan ada beberapa tempat yang mungkin memerlukan bot, so kita akan gunakan bot. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Pusat Pemindahan Kekal Selagon, Beaufort. Kenaikan paras air yang pantas dan arus deras antara cabaran pasukan penyelamat di lapangan. Muhammad Hazli menasihatkan penduduk terjejas segera berpindah apabila diarahkan dan menghubungi agensi keselamatan di daerah terlibat sekiranya memerlukan bantuan. APM memberi jaminan usaha pemindahan akan diteruskan sehingga semua penduduk terjejas berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS akan terus memantau perkembangan situasi banjir. Setakat pagi Rabu, 6 pejabat pendidikan daerah PPD terkesan banjir iaitu PPD Beluran, Beaufort, Tenom, Sipitang, Papar dan Tawau. Di Beluran, 5 sekolah terkesan banjir, Beaufort 14 sekolah manakala 3 sekolah masing-masing di Tenom dan Sipitang. Papar dan Tawau masing-masing melibatkan sebuah sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS dalam kenyataan memaklumkan keutamaan ketika ini adalah aspek keselamatan murid, guru dan seluruh warga sekolah sebelum sebarang keputusan pembukaan semula sekolah dibuat. Dalam perkembangan sama, 7 PPS telah diaktifkan di premis sekolah melibatkan daerah Beluran dan Pitas. JPNS bersama pejabat pendidikan daerah memutuskan agar sekolah terkesan banjir akan melaksanakan kelas ganti tertakluk kepada keadaan semasa. Usaha memperkukuh integriti pentadbiran negeri terus diperkasa menerusi Majlis Ikrar Bebas Rasuah melibatkan ahli Jemaah Menteri Sabah. Majlis yang diketuai Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ini berlangsung di Bilik Mesyuarat Jemaah Menteri Menara Kinabalu. Sejurus melafazkan ikrar Ketua Menteri bersama anggota Kabinet Negeri menandatangani dokumen IBR disaksikan Pengarah SPRM Sabah Muhammad Fuad B. Basrah. Pelaksanaan program ini mencerminkan komitmen positif kerajaan negeri dalam memperkukuh tadbir urus serta mencegah rasuah dan salah guna kuasa. Komitmen ini akan kita teruskan kepada kementerian dan agensi di bawah kementerian jugalah. Jadi ini sekaligus akan memperlihatkan keberkesanan dan juga inisiatif-inisiatif yang kita rancang supaya pencegahan rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan ini dapat kita cegahlah. Kerajaan negeri menyambut baik nasihat perjalanan terbaru Amerika Syarikat yang kini meletakkan seluruh kawasan daratan Sabah di bawah tahap 1 iaitu amalan langkah berjaga-jaga biasa. Klasifikasi itu mengesahkan bahawa Sabah adalah destinasi yang selamat dan stabil untuk kunjungan pelancong antarabangsa.
Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin menerusi perkongsian di laman Facebooknya berkata, kerajaan negeri menghormati hak kedaulatan mana-mana negara dalam mengeluarkan panduan perjalanan. Bagaimanapun tegasnya, situasi keselamatan di Timur Sabah kini bertambah baik secara signifikan. Beliau berkata tiada sebarang insiden penculikan dilaporkan di perairan Pantai Timur sejak Januari 2020 hasil kawalan ketat pihak Eskom. Operasi keselamatan berterusan melalui rondaan bersepadu membuktikan komitmen kerajaan dalam melindungi pelawat, sekaligus mengekalkan reputasi Sabah sebagai destinasi pelancongan kelas dunia yang selamat dan sedia menerima kunjungan global. Pendidikan dan kesedaran bencana kini menjadi fokus utama untuk mengurangkan risiko panik dan kecederaan. Pengarah Pusat Penyelidikan Bencana Alam NDRC, Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Caroline Melissa Payus berkata, pendidikan khususnya mengenai gempa bumi adalah penting bagi menyelamatkan nyawa. Pendidikan dan kesedaran bencana ini termasuk latihan simulasi dan pendekatan berasaskan komuniti untuk memperkukuh ketahanan masyarakat di Sabah. Saya selalu pegang prinsipnya adalah kita tidak boleh hentikan gempa itu, tapi untuk menyelamatkan diri, terberjiran sebenarnya dari gempa bumi. Jadi macam mana untuk menyelamatkan diri adalah penting. Jadi itu yang kita cuba. Salah satu kita buat adalah pembinaan modul pendidikan. Modul pendidikan gempa bumi yang dibangunkan NDRC bersama UNICEF dan Kementerian Pendidikan kini menjadi sebahagian daripada dasar pengurusan risiko bencana. Sementara itu, Ketua Kluster Gempa Bumi dan Tsunami NDRC UMS Dr. Norshina Herayani Haris menjelaskan, kejadian gempa bumi bermagnitud 6.8 hingga 7.1 baru-baru ini dilaporkan kurang berisiko kerana berlaku pada kedalaman lebih 600 km. Dalam terms kita bagi gelombang yang di dalam dan di permukaan. Jadi yang berhampiran dengan pusat gempa itu, KK Ranau Kudat tu, dia akan rasa gelombang permukaan. Jadi pada 600 km bawah, dia akan naik ke atas, gelombang tu akan terurai. Jadi kita tak rasa sangat gelombang tu sebab dia dah habis bila dia sampai atas. Beliau menasihatkan orang ramai agar tidak terlalu khawatir, sebaliknya memahami perbezaan antara gempa cetek dan gempa dalam bagi menilai risiko sebenar. Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah menyasarkan 500 penderma darah sepanjang Ramadan. Kempen derma darah itu akan diadakan sempena Ihya Ramadan di 10 buah masjid sekitar Kota Kinabalu. Penolong Pengarah Kanan Yadim Kurniawati Zulfahmi berkata mereka menyasarkan sekurang-kurangnya 50 penderma bagi setiap masjid. Kempen ini berlangsung sehingga 13 Mac 2026. Harapan kami agar masyarakat sekitar Kota Kinabalu untuk hadir ke program ini yang memberi kebaikanlah kepada masyarakat, dan kami harap mereka datang pada pada Jumaat ini, iaitu pada 27 yang berhampiran dekat Masjid Negeri Kota Kinabalu lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Kempen derma darah ini turut memberi manfaat kesihatan terutama dalam bulan Ramadan. Sangat baguslah untuk membantu orang yang memerlukanlah, walaupun dalam bulan puasa lah. Saya sangat gembira lah kalau bila saya memberi ini, ibarat saya macam membantu orang lah. Walaupun hanya menderma darah, bagi saya dia boleh menyelamatkan nyawa. Bagus untuk kesehatan ya kan. Syukurlah dapat si derma darah semua orang. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.